Assalamualaikum, hai apa khabar semua? Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Sihat ke tu? Kalau tak sihat, cepat-cepat ambil ubat. Okay, video kes kita pada kali ni tentang sadisnya seorang ibu. Tengok tajuk pun dah tahu kan, ibu kejam yang sanggup dia korbankan anak kandung dia, yang mana dia ni memang gila, memang pentingkan diri dia sendiri, nak lepas tengkuk dia je, sampaikan dia sanggup tahu korbankan anak kandung dia sendiri. Tintong punya mak. Jadi kisah ni tentang seorang wanita yang dikenali sebagai Ashley Wallace, yang mana pada masa tu dia hidup bahagia dengan maknya, Stacy Wallace. Dan dia juga ada seorang adik perempuan yang bernama Bree Wallace. Mereka bertiga ni hidup bahagia je. Malah maknya si Stacy tu kan, itulah kawan baik dia tau. Mak dia lah kawan baik anak-anaknya. Katanya diorang selalu buat kerja sama-sama, buat sesuatu sama-sama lah. Yelah, melepak bersama, minum bersama, bercuti bersama. Tak ke BFFF tu kan? Tapi tak sangka, rupa-rupanya Stacy ni seorang ibu yang sangat kejam tau. Ya, dia sanggup habiskan anak kandung dia sendiri semata-mata dia nak lepaskan diri dia. Jadi kisah kali ni sangat menarik. Memang tak rugi lah kalau korang dengar kisah ni sampai habis. Dan paling penting, jadikanlah sebagai pengajaran, okay? So, dah sedia? Jom kita mula. Okay, pada 13 Ogos 2007, Ashley yang berumur 19 tahun pada masa tu ada di rumahnya. So malam tu dia minum-minum dengan maknya macam biasalah. Esoknya tu, pada 14 Ogos 2007, Ashley dijumpai dalam keadaan yang tak sedarkan diri. Dan dia terbaring je dekat atas katil dia. So pada masa tu, Ashley dah tak ada respon langsung tau. Kat sebelah dia pula, ada sebotol alkohol yang dah kosong. Dan ada juga ubat-ubatan yang berbentuk pil. Dah tu, paling penting, ada sepucuk surat yang ditinggalkan. Jadi dalam surat tu, Ashley ceritakan secara detail tentang dua pembunuhan yang kononnya dia dah buat. Ya, satu pembunuhan tu adalah pembunuhan David Kester, ayah tiri dia, dan satu lagi adalah pembunuhan Michael Wallace, iaitu ayah kandung dia. Tapi persoalannya dekat sini, betul ke dia yang tulis? Apa sebenarnya yang dah jadi kan? Jadi kisahnya pada tahun 1999, Ashley Wallace tinggal dengan family dia. Maknya Stacy, ayah dia Michael dan adik dia Bree. So diorang pada masa tu tinggal dekat satu bandar kecil di Whitsport, New York. Jadi masa tu Ashley baru berumur 11 tahun tau. Dia suka sangat habiskan masa dengan ayah dia yang pada masa tu bekerja sebagai mekanik. Cuma best friend dia bukan ayah dia tau, tapi maknya, iaitu Stacy. She was my best friend. Me and her could just sit out and have hour-long conversations, about anything. Everything and anything. Jadi pada bulan November 1999, hubungan Stacy dan Michael ni mula renggang. Stacy dah plan dah untuk bercerai, tapi pada masa tu nak masuk bulan 12. Katanya macam yelah nak sambut Christmas kan, cuti sekolah, sambut Christmas sama-sama. So Stacy cakap macam timingnya tu tak kena tau. Nak bercerai tapi bukan sekarang macam tu lah. Lepas tu dia cakap nanti lepas cuti, lepas dah sambut tahun baru sama-sama nanti, dia fikirlah balik nak bercerai ataupun tak. Macam tu lah apa yang dia ceritakan. Jadi pada masa tu, Ashley perasan yang mak dia dah mula berubah. Maknya makin agresif, makin menyakitkan hati. Dah tu maknya ni lebih kerap hukum dia tau berbanding dengan ayah dia. Biasanya kalau bab hukum ni ayah dia. Jadi bila dah kena hukum dengan ayahnya, maknya lah tempat dia mengadu macam tu kan. Tapi ini terbalik pula. Jadi pada bulan Disember 1999, Michael mula jatuh sakit. Ayah dia mula jatuh sakit. Dia cakap dia pening. Dan dia banyak habiskan masa terbaring je dekat katil tau. Dah tu dia pergi jumpa doktor. Dia cakap yang dia rasa macam mabuk je, macam pening gitu kan. Walaupun dia tak ada minum pada masa tu. Jadi pada masa tu, doktor cuma rawat jangkitan pada telinga je. Dan dia dibenarkan pulang. Tapi sebenarnya, Michael dah diracun. Okay, pada 24 Disember 1999, hari tu kan hari Christmas Eve kan. Katanya macam nak sambut hari Christmas esoknya tu, diorang akan sambut Christmas Eve, lepas tu buat makan-makan, dinner ke apa kan. Tapi keadaan Michael pada masa tu bertambah teruk. The first time that I noticed my brother, he was like bloated. His face was bloated. His hands were bloated. I asked him what was wrong and he said, I haven't been feeling well. I got a cold, that kind of stuff. Okay.
So macam itulah keadaan Michael. Makin hari makin teruk, makin hari makin teruk. Sampailah pada 11 Januari tahun 2000, pada masa tu Ashley baru je balik daripada sekolah dan dia tengok ayahnya ada terbaring dekat atas sofa dekat depan TV. Memang katanya kebelakangan ni itu je lah aktiviti ayah dia. Ia kan sakitnya dah bertambah teruk kan. Tak ada benda yang pelik pun sebenarnya. Dah tu Ashley tadi, dia telefon maknya. Lepas tu dia cakap dia dah balik rumah. Macam report gitulah kan. Lepas dia dah off call tadi, dia pergi buka TV. Masa tu dia perasan tau, ayah dia buat bunyi yang pelik. Macam bernafas tu ada keluar bunyi yang pelik tau daripada saluran pernafasan dia. Dan tak lama lepas tu, dia nampak ayah dia tadi angkat tangan. Dan ayah dia letak balik tangan tu. Katanya itulah kali terakhir ayah dia bergerak. Lepas tu, dia keluar rumah untuk pergi ambil adik dia. Sampai je rumah, dia tengok maknya pun baru je sampai. Yalah sebab pada masa tu, maknya nak bawa ayah dia pergi jumpa doktor. Masa Ashley tadi berdiri dekat sebelah maknya, dia perasan kaki ayah dia dah bertukar warna dah. Dah pucat lesi, katanya warna ungu macam tu. Jadi pada masa tu, Michael dibawa ke hospital. Tapi sayangnya, dah terlambat. Bila sampai hospital tadi, dia disahkan telah meninggal dunia. Katanya punca kematian dia pada masa tu adalah serangan jantung. Lepas ayah dia meninggal dunia tadi, pihak polis ada tanya Stacy nak buat bedah siasat ataupun tak. Tapi Stacy jawab tak. Dan dia bagi alasan apa? Dia cakap Michael tak suka dibedah. Dia tak suka dibelah dan seumpamanya lah. Michael tak akan suka benda-benda tu semua. Dan saya cakap, Michael tak nak mereka sedih-sedih. Mesti Michael nak mereka semua teruskan hidup mereka tanpa terlalu fikirkan dia. So katanya itulah yang dia buat. Dia tak fikir sangat yang dia baru je kehilangan suami, tapi dia lebih kepada berseronok-ronok. Ashley pula cakap, masa tu dia heran juga tau. Yelah dia nampak maknya ni tak ada rasa sedih pun. Dia tak nampak pun maknya ni menangis ke bersedih macam tu sebab ayah dia dah meninggal. Dia tak rasa pun yang mak dia sedang bersedih. Cuma dia fikir, oh mungkin maknya tu yelah nak buat-buat tabah kan. Tak naklah menangis depan anak-anak, nak tunjuk yang dia ni kuat. Barulah anak-anak pun macam kurang sikit sedihnya. So dia fikir sebab itulah mak dia tu tak menangis, tak tunjuk rasa sedih. Jadi sekarang ni Stacy dah jadi janda beranak 2. Ya, pada masa tu dia claim insurans nyawa suami dia sebanyak $55,000 tau. Dan dengan duit tu lah dia bagi rumah. Lepas tu dia bawa anak-anak dia pergi bercuti. Pada masa tu sekali lagi maknya ni jadi kawan baik anak-anak dia. Ialah banyak habiskan masa dengan anak-anak, borak-borak tentang semua perkara. Dah jadi macam BFF lah. Semua benda boleh berkongsi dengan mak. Tapi Ashley ada perasan tau, ada sedikit perubahan pada maknya. She started talking on the internet to people and she started like disconnecting from being a mom. Ya, dia mula cari pasangan baru. Dan pada tahun 2001, setahun lepas kematian Michael, Stacy mula kenal dengan seorang lelaki yang bernama David Kester. David pada masa tu tinggal di bandar kecil yang bernama Liverpool, New York. Dia boleh kata seorang yang ada-ada lah. Dia hidup mewah sebab katanya dia merupakan seorang bos di syarikat heating company. Biasa kalau tempat kita ada aircon company macam tu je kan, syarikat aircon macam tu kan. Tapi kat sana sebab dia sejuk, jadi ada heating company lah. Tak lama pun lepas dia jumpa Stacy, mereka mula bercinta. Dan dia share segala kemewahan dia dengan Stacy. Yang mana pada masa tu, kat mata David, Stacy adalah seorang ibu tunggal. Ibu yang penyayang yang ada 2 orang anak. Ashley dengan Bree pula terus tak sukakan David tau. Sebab bagi mereka, David ni nak gantikan tempat ayah diorang. Tambah pula, David ni terang-terangan bagi tahu diorang ni yang dia tak nak jadi ayah pada Ashley dan juga Bree. Sebab dia sendiri pun dah ada anak. Lagilah budak-budak tak suka kan. Okey, 2 tahun kemudian, pada 16 Ogos 2003, Stacy dan David berkahwin. Perkahwinan diorang ni buat ramai orang terkejut tau. Sebab tak ada langsung saudara mara daripada belah David. Ya, tak tahulah dia tak ajak ke majlis tu ke ataupun diorang ni tak datang ke apa. Tapi tak ada saudara mara daripada sebelah David. So, perkahwinan diorang pada masa tu memang krik-krik lah kan. They had gotten married and did not tell anybody. I had no idea he was getting married. Okey, lepas kahwin, Stacy dengan anak-anak dia pindah dan tinggal dengan David dekat Liverpool sana lah. Tapi ini bukan Liverpool yang England tu tahu. Ini Liverpool yang New York. Saya pun baru tahu ada tempat nama Liverpool, New York. Okey, pada masa tu hidup diorang mula berubah. Ya kan, kahwin dengan orang senang, orang kaya kan. So, turut tumpang kesenangan lah. Cuma anak-anak Stacy masih lagi tak terima David sebagai ayah mereka. So, keadaan kat rumah macam agak panas lah. Stacy dengan David nampak macam sengsara sangat
ingat bila dekat rumah. Datuk Ashley cakap, ada satu masa tu bila Stacy dengan David je, diorang berdua je, tak ada anak-anak ni. Time tu lah baru diorang berdua ni nampak bahagia sebagai pasangan suami isteri macam tu. Dan beberapa bulan lepas tu, David mula rapat dengan anak-anak Stacy, Ashley dan juga Bree. Masa Ashley tamat belajar, ayah tiri dia, David, sangat-sangat bangga dengan dia tau. Ashley cakap dia nampak yang David tersenyum lebar masa dia graduate. Seolah-olah macam seorang ayah yang sangat bangga dengan pencapaian anak dia. Okey, makin kesini, hubungan mereka makin rapat. Macam ayah dan juga anak kandung. Tapi hubungan Stacy dengan David pada masa tu mula renggang. Mereka selalu sangat gaduh dan pada 22 Ogos 2005, 2 tahun lepas pasangan ni berkahwin, Balai Polis di Syracuse, New York, terima satu panggilan telefon. Police Communications, can I help you? My name is Stacey Caster. My husband has locked himself in our bedroom for the last day. I'm just getting a little concerned because I haven't talked to him since 5 o'clock in the morning on Sunday when he locked me out of the bedroom. Jadi, Stacy bagi tahu yang dia dengan David bergaduh pada malam semalam. Tapi dah 7 jam dah David kurungkan diri dia dalam bilik. Stacy cakap David mabuk teruk pada malam tu dan dia kuncikan diri dekat dalam bilik. Bila pihak polis sampai dekat rumah Stacy, diorang pecahkan pintu bilik David tu dan nampak keadaan David yang tertiarap dekat atas tilam dalam keadaan telanjang. Dekat sebelah katil dia pula ada satu gelas yang berisi cecair berwarna hijau. Pihak polis juga jumpa ada satu botol antifreeze yang berada dekat tepi katil. Dan botol tu sebenarnya dalam keadaan terbuka tau. So pada masa tu, pihak medik sahkan yang David meninggal di tempat kejadian. Daripada keadaan tempat kejadian tu, nampak macam David ni bunuh diri lepas dia kuncikan diri dalam bilik tu. Lepas tu dia pergi minum cecair antifreeze tadi kan. Tapi ada salah seorang pegawai polis ni jumpa turkey baster ataupun jenis penyedut yang boleh pump tu. Tengok je lah gambar, okay? Sebab saya pun tak pasti juga nama benda ni apa kita panggil. Tapi tak apalah, benda lah ni lah. So paling penting, pegawai tu jumpa alat ni dekat dalam tong sampah yang ada dekat dapur tau. Dan dia perasan yang pengepam tadi, dah ada nama baru dah, pengepam kita panggil. Pengepam tadi ada cairan hijau yang mana cairan tu adalah cairan antifreeze. Cairan yang sama yang ada dekat dalam gelas, dekat dalam bilik David tu. So nampak kan, ada kemusykilan yang munasabah dekat situ. If this has got antifreeze in it, what's it doing in the kitchen trash when he's locked himself in the bedroom? Betul kan? Persoalannya, kenapa antifreeze tu boleh ada dekat dalam tong sampah, dekat dapur lagi? Sedangkan David dia kurangkan diri dekat dalam bilik. So pada masa tu, Stacy dibawa ke balai polis untuk disoal siasat. Dalam masa yang sama juga, dia call Ashley. Stacy minta untuk Ashley update dekat dia kalau ada apa-apa perkembangan terbaru tentang kematian David ni. Jadi lepas dapat keterangan daripada Stacy tadi, dia dibebaskan. Sebab memang tak ada bukti yang mengatakan dia adalah pelaku. Yelah, pada masa tu pun diorang masih lagi tengah tunggu result DNA keluar. Dalam masa yang sama juga, wasiat David dibaca. Ya, katanya dia tinggalkan semua harta benda dia kepada Stacy. Dengan rumah lagi, syarikat David. Lepas tu ada juga banyak sangatlah kenderaan milik David ni jadi hak milik Stacy. Peliklah juga sebab David ni sebenarnya dia ada anak kandung tau. Lelaki lagi anak kandung dia. Tapi dia tak tinggalkan harta langsung untuk anak lelaki dia. Sampaikan anak lelaki dia rasa yang ayah dia memang dah buang dia lah dalam kehidupannya. So mungkin sebab tu kot dia fikir yang ayah dia memang tak pernah sayang dia, tak sayang kat dia lah, macam tu lah. Sebab tu lah ayah dia tak tinggalkan apa-apa harta pada dia. I don't even believe my name was mentioned in it. My first feelings on that were my father really did not like me. I thought he was just pissed at me, like want nothing to do with me and never wanted anything to do with me again. Stacy started taking me and my sister on trips. Now she was actually spending time with us and spending money on us and wanting to be our friend again. Okay, lepas terdapat harta peninggalan David tadi, Stacy bawa anak-anak dia pergi jalan-jalan, pergi melancong macam tu kan. Ashley cakap pada masa tu Stacy banyak sangat habiskan masa dengan mereka. Banyak habiskan duit untuk mereka. Beli itu, beli ini, pergi melancong situ, melancong sini. Dan dalam masa yang sama juga, Ashley ni mula rasa yang ibu dia, Stacy, mula jadi kawan baik dia balik. Okay, pada tahun 2006, setahun lepas kematian David Caster, pegawai penyiasat Spinelli terima laporan tentang bedah siasat mayat David. Jadi keputusan pada masa tu menunjukkan alat yang jenis penyedut tadi kan. Ya, alat tu ada mengandungi antifreeze dan juga ada DNA David pada hujung muncung alat tu. Gelas yang berisi cairan hijau tu pula yang ada kat dalam bilik David tu kan. Ya,
dalam gelas tu, cairan tu memang sah. Itu adalah antifreeze. Dan pada gelas tu, mereka jumpa ada 3 cap jari tau. Salah satu cap jari tu adalah milik Stacey Kester. Ujian darah daripada mayat David pun agak bercanggah dengan cerita daripada Stacey. Sebab daripada keterangan Stacey, dia cakap David minum banyak sangat pada hari Jumaat malam Sabtu tu. So, hari Sabtu pagi tu, David tidur je sepanjang pagi. Tapi keputusan darah David menunjukkan tak ada kesan alkohol langsung dekat dalam darah dia. Jadi, pada masa tu, pegawai penyiasat mula yakin David meninggal bukan sebab bunuh diri, tapi sebab dibunuh oleh Stacey. Cuma untuk kukuhkan lagi dakwaan dia ni, mereka perlu berusaha lebih lagi untuk cari bukti lain. Cari saksi, ialah saksi mata, kok lada kan. Dan yang paling penting, mereka nak Stacey mengaku. So, masa tu, mereka giat sangat soal siasat orang-orang dekat sekitar Stacey. Diorang plan nak soal siasat bekas suami Stacey juga. Tapi, bila disemak, bila dicek, rupa-rupanya bekas suami Stacey dah pun meninggal dunia. Kat situlah para penyiasat ni mula syak. Yelah, mula syak lebih lagi lah kan. Jangan-jangan ini bukan pembunuhan pertama Stacey tak? Okey, pada 7 September 2007, 2 tahun lepas David Kester meninggal, Stacey dipanggil ke balai polis untuk disoal siasat kali kedua. Kali ni Stacey nervous tau, dia panik. Jalan mandi kan, gelisah habis lah. Memang nampak ada benda yang tak kena dengan dia. Rupa-rupanya masa tu juga dia dapat tahu yang pihak polis gali balik kubur bekas suami dia. Dah tu diorang dah buat bedah siasat dengan mayat suami dia. Patutlah kecut perut kan. Dah tu pegawai polis tadi bagi tahu Stacey yang mereka jumpa antifreeze dekat dalam badan Michael. Sama dengan kes kematian David. Dan pegawai polis tadi tanya. And I said, Stacey, there's 2 glasses on here. Can you tell me which glass it was that you recall bringing into the room when you gave him cranberry juice? And she looked at it and said, well, when I poured the antifreeze, and then she stopped and said, I mean the cranberry juice. Those of us that were watching the interview went, oh my God. That was a Freudian slip that she couldn't control. And she said, I don't like this. You're trying to frame me. You're trying to pin this on me. And I'm done. And she stopped the interview. It was apparent that Stacey was extremely nervous. We decided the next step would be to obtain wiretap of Stacey's phones. Ya, lepas dia dah terlepas cakap tu, katanya, masa saya masukkan antifreeze dalam cawan tu, salah. Masa saya masukkan jus dalam cawan tu, lepas tu dia mula panik tau. Ya, mulalah dia salahkan pegawai penyiasat semua. Lepas tu dia cakap yang pegawai tu sengaja je nak kenakan dia. Padahal dia yang gelabah sendiri kan. Dah tu, pegawai polis mula plan untuk letak wiretap dekat telefon Stacey. Masa tu, Stacey dah tak boleh lari dah. Kalau dia buat panggilan kat siapa-siapa sekalipun, pihak polis akan tahu. Dan mereka dapat dengar perbualan dia. Stacey sendiri pun tahu tau yang pihak polis dah mula syak dia dah. Jadi pada masa tu dia kena jadi lebih bijak daripada polis. Pada 14 September, seminggu lepas Stacey disoal siasat buat kali kedua, pegawai penyiasat tadi ada dengar panggilan telefon yang diorang dah pasang dekat rumah Stacey. Pada masa tu, Stacey pergi call 911. I need an ambulance. What's the problem? My daughter, I believe, has taken some pills. Is she conscious? Yes, she's normally. I'm leaning over her. Ashley, she's having trouble, I think. It sounds like there's something in her throat. Ashley. Oh my God. Oh my God, this is not happening. So, pada masa tu, pihak polis terus ke rumah Stacey. Dan bila diorang sampai tu, diorang tengok keadaan Ashley sangat-sangat tenat. Dia tengah bertarung nyawa dan bila dipanggil, memang dah tak ada respon langsung dah. Dah tu maknya cakap dekat tepi Ashley ni ada botol vodka tau. Yang mana botol tu sebenarnya dah kosong dah. Dah tu ada juga beberapa pil ubat-ubatan. Tak pasti pula ubat apa yang ada pada masa tu. Tapi adalah barang-barang tu semua ada dekat tepi Ashley. Okay, masa Stacey buat panggilan tadi, dia sempat lagi bagi tahu operator yang Ashley ada tinggalkan surat. Is that her? Oh, she's throwing up. Turn on your side. She left a letter. What? She left a letter? Left a note. Pelik kan? Tengah kecemasan, anak dia tengah bertarung nyawa ni. Macam mana dia boleh terfikir nak bagi tahu yang kata anak dia ada tinggalkan surat wasiat. So dalam surat tu, Ashley ceritakan secara detail tentang pembunuhan ayah kandung dan juga ayah tiri dia. Macam mana dia bunuh kedua-dua mangsa ni dengan meracuni mereka menggunakan antifreeze.
Tapi ada yang pelik tau dengan surat tu. Surat tu panjangnya 750 patah perkataan. Di-type, lepas tu di-print lagi. Bukan tulis tangan tau. Yang jadi masalahnya, sign nama pun dia print juga. Bukannya design menggunakan pen. Yelah, biasanya kalau kita print apa-apa dokumen pun, nak sign tu mestilah tulis pakai pen kan. Satu hal lagi, dalam surat tu Ashley ceritakan secara detail macam mana dia bunuh ayah kandung dia. Padahal dia baru je berumur 11 tahun pada masa ayah kandung dia tu meninggal tau. Macam mana dia boleh ingat semua pembunuhan tu secara detail dengan umur dia tu kan? Paling penting, macam mana dia boleh plan dengan detail untuk bunuh ayah kandung dia sendiri. Dan apa pula motif dia? Yelah, ayah dia tu bukannya kaki pukul ke ataupun pernah buat benda tak senonoh pada dia ke. Tak ada langsung. Dan daripada keterangan Ashley pun, ayah kandung dia, Michael, memang sangat rapat dengan dia. So, Ashley tadi dibawa ke hospital. Mereka cuba sedaya upaya untuk selamatkan Ashley. Yelah, kalau dia meninggal kan tak ada pula orang yang tahu hal yang sebenar kan. Dan mungkin Stacy pun betul boleh terlepas daripada semua ni. Yelah, walaupun Stacy dah terlepas cakap dah yang dia pergi tuang antifreeze tu, tapi susah jugalah nak menang kes kan. Dah tu mungkin dia berjaya salahkan anak dia 100%. Konon anak dia Ashley itulah yang lakukan semua pembunuhan tu. Jadi berjam-jam juga pegawai polis jaga dan tunggu Ashley ni sampai bangun. Dan last kali Ashley bangun juga. Dia terselamat. Sebelum Ashley ni betul-betul sedarkan diri, Stacy seboleh-bolehnya dia cuba sedaya upaya untuk jumpa dengan anak dia ke hospital tu. Ya kan, masa tu Ashley ni dah terlibat dalam kes macam ni kan. Jadi adalah pegawai polis yang jaga dia. Tapi sebab Stacy, dia adalah penjaga kepada Ashley ni, dia mak kandung Ashley, so memang dia berhak lah untuk jumpa dengan Ashley. Ya, pada masa tu pihak polis benarkan dia masuk. The next thing I remember is Stacy coming in and touching my hair, and I look up and I remember seeing a police officer standing right next to her. She said to me something like, "I'm sorry, I love you," and then she just left. Okay, lepas Ashley dah sedarkan diri, pegawai penyiasat terus tanyakan apa yang sebenarnya dah berlaku. I'm really nervous because it's my first day of school. I get to my class and a lady comes in and says that I needed to go down to the office. The one detective was from Cuyahoga County and he goes, "I don't know if you've heard, but we have exhumed your father's body and we found antifreeze in his system." Jadi Ashley tadi pun ceritakanlah. Katanya pada 12 September, 2 hari sebelum kejadian ni berlaku, hari tu adalah hari pertama dia mula persekolahan. Dan masih duduk dalam kelas tu, adalah seorang wanita ni datang pada dia. Lepas tu dia cakap yang Ashley dipanggil ke pejabat. Katanya masa tu dia rasa nervous lah. Yelah, hari pertama bersekolah, lepas tu dah dipanggil ke pejabat dah. Bila sampai dekat pejabat tu, dia nampak ada pegawai penyiasat dekat pejabat. So pegawai penyiasat tu bagi tahu Ashley yang mereka dah bongkar mayat ayah kandung Ashley. Dah tu mereka dah buat bedah siasat dan mereka jumpa ada antifreeze dekat dalam badan Michael. Tapi apa yang pegawai penyiasat tak tahu, sebenarnya Stacy dah manipulit dah anak dia daripada awal-awal lagi tau. Ya, sampaikan anak dia ni berpihak pada dia. Jadi lepas polis datang ke sekolah tu, Ashley terus mengadu pada maknya. "Mommy, they came to my freaking school." They came to your school? Are you okay? I'm gonna be okay, but I'm really freaking out right now. Oh my God. That bastard came to your school. Do you want me to come and get you? No, I have to be here. Alright, calm down and go back to class, alright? I love you. I love you too. Dah lepas balik sekolah dalam pukul 5 macam tu, Stacy cadangkan Ashley minum alkohol untuk hilangkan rasa serabut, hilangkan rasa risau dia pada masa tu. Katanya let's drunk macam tu kan. Ingat balik yang diorang ni bukan macam kita dengan mak kita tau, tapi macam kawan baik. Jadi Ashley pada masa tu dia happy lah kan. Ya kan, maknya sendiri yang ajak minum, so dia minum dengan maknya. Tapi Ashley perasan dia rasa penat sangat, badan dia rasa berat je lepas dia minum. Padahal dia baru je minum segelas alkohol tu. Dia rasa pelik. Dia baru minum secawan tapi dah mabuk teruk. Dah tu dia cakap dengan maknya dia nak pergi baring je dekat katil sebab dia rasa pening sangat. Okey, pada 13 September, esok paginya tu Ashley bangun daripada tidur. Tapi kepalanya macam masih lagi berat lah. Cuma dia tetap juga nak pergi ke sekolah. Balik dari sekolah tu, sekali lagi mak dia ajak dia minum sama-sama. Cuma time ni maknya cakap, "Jom minum. Kali ni kita minum sampai
betul-betul mabuk. Let's get really drunk. Jadi Ashley pun mengiyakan. Jom minum. Masa tu Ashley dapat rasa yang vodka tu sangat kuat. So dia minta mak dia untuk tambah jus oren, tambah Sprite ke apa kan, kasih kurang sikit strong tu. Masa tu Stacy masuk ke dapur dan dia bawa keluar straw. Stacy suruh Ashley letak straw dekat anak tekak sana, lepas tu minum je. Dan Ashley dia buatlah apa yang mak dia suruh. Mestilah buat sebab dia percaya dengan maknya kan. Tapi lepas dia minum tu, dia terus tak sedarkan diri tau. Kesian, memang kesian sangat sebab yelah kena tipu hidup dengan mak kandung dia sendiri. Petang tu beri balik rumah. Lepas tu dia nak pergi tengok keadaan akaknya lah kan, nak tegur akak dia. Dan masa tu dia baru je buka pintu bilik sikit, tiba-tiba maknya Stacy tak tahu datang daripada arah mana, dia tutup balik pintu tu. Lepas tu dia cakap, Ashley tidur, jangan risau, dia okey. I opened the door a little bit. My mom came out of like nowhere and closed the door. She's fine. I'm like, really? And like to me that was weird. Right then and there I was like, are you sure she's okay? Mom's like, she's sleeping and I hope she sleeps through the entire night. Dah tu beri cakap, dia rasa pelik tau. Sebab kenapa dia tak boleh nak jenguk akak dia kan? Cuma dia terima je lah. Ya kan sebab maknya yang cakap. Memang takkan terfikir langsung ada mak yang sanggup aniaya anak dia sampai macam tu sekali kan. Esoknya tu Bri dengar ada bunyi pelik datang daripada bilik akak dia. She was making that noise when she was breathing out. And her eyes were all glassed over and she had thrown up. And I called her name and she didn't answer me. And I shook her and she didn't wake up. Even though she wasn't like responding to anything, she looked scared. Did you think that you were losing her? I did. Rupa-rupanya bunyi tu datang daripada Ashley. Bila dia bernafas, ada bunyi yang terkeluar daripada rongga pernafasan dia. Anak matanya pun dah tak fokus. Dalam masa yang sama juga, Ashley muntah-muntah. Dah tu, Bri adalah panggil-panggil nama akak dia kan, tapi tak berjawab. Dia gocang-gocang tubuh Ashley pun tetap juga tak ada respon. Katanya kalau Bri lewat 10 minit je lagi, Ashley mungkin tak dapat nak diselamatkan lagi. Jadi masa dekat dalam wad tu, masa Ashley sedar tadi, ada pegawai polis ni berdiri dekat tepi dia. Lepas tu pegawai polis tanya, kau dah buat apa? Apa yang kau dah buat ni kan? Macam kau bunuh diri ke? Macam tu kan? Dan Ashley pun beritahulah yang dia tak buat. Tak mungkin dia bunuh diri. Dan dia tak bunuh ayah-ayah dia seperti mana yang tertulis dalam surat tu. Sebab sebelum ni macam pegawai polis tu dah ceritalah apa yang sebenarnya jadi. Yang ada sekarang ni maknya je. Mak dia yang beria suruh dia minum. So masa tu Ashley dengan Bri kena terima kenyataan lah. Yang maknya ni cuba untuk bunuh Ashley lepas dia dah bunuh kedua-dua suami dia. Jadi lepas pegawai penyiasat dah dengar dah keterangan daripada Ashley, mereka terus pergi tangkap Stacy. Yang mana sebenarnya Stacy pada masa tu ada dekat hospital tu juga. Made the conscious decision to arrest her right there on the property of the hospital. But a Liverpool woman tonight is charged with killing her husband, and investigators say it appears this is not the first time. What shocked the community was the idea that a mother would attempt to murder her own daughter to save her own skin, to blame her for the murders of her two husbands. Jadi masa tu kecoh lah kes ni kan. Sebab macam yang saya kata tadi, tak ada siapa pun yang sangka ada juga mak yang sanggup jadikan anak kandung dia sendiri sebagai kambing hitam semata-mata nak lepaskan diri sendiri. Jadi pada 13 Januari 2009, setahun lepas dia cuba bunuh anak dia, perbicaraan Stacy bermula. Pada masa tu Ashley dipanggil ke mahkamah. Ya, dia terpaksa berhadapan dengan mak kandung yang cuba bunuh dia. Ya Allah, memang tak boleh bayang lah betapa hancurnya hati Ashley pada masa tu kan. Ashley cakap sebahagian daripada diri dia ni, dia rasa macam tak senang, tak sedar hati lah kan. Yelah, dia fikir macam mana kalau mak dia pandang muka dia dengan pandangan yang mengecewakan. Ialah sebab dia nak kena bagi keterangan untuk dakwa maknya kan, sebagai pembunuh lagi. Jadi per masa tu Ashley dipanggil sebagai saksi utama kes ni. There were other parts of me that are still the little kid and were afraid of that mom look she was going to give me, like, I am so disappointed in you that you're up there testifying against me. Jadi mula-mula tu mereka tanya tentang kematian ayah kandung dia. I saw him take and lift his arm up, and then he made a breath, and then he didn't move again after that. So I thought he was just sleeping. Lepas tu, mereka tanya pula tentang malam kejadian yang dia diracun tu. She came home and she was like, let's get drunk. Let's get just totally drunk. Now, Ashley, I want you to explain to the jury, if the cup tasted bad and you didn't enjoy it, why would you drink it? Because I trusted her. What's the next thing you remember? Waking up in the hospital with a detective asking me what I did. What did you drink? What did you do? What did you take? What did you write in that note?
But I didn't know what he was talking about because I didn't write a note and I didn't take anything. Jadi perbicaraan tu semua berlangsung selama 3 minggu. Dah tu bahan bukti yang menunjukkan Stacy adalah pelakunya terlampau banyak tau. Masa tu juga pegawai penyiasat kumpul bukti forensik daripada komputer. Daripada situlah mereka dapat tahu surat yang konon Ashley tulis tu, surat yang itu siap ditulis pada 12 September pada jam 2.27 petang. Yang mana tak mungkin Ashley yang tulis sebab dia ada dekat sekolah pada masa tu. Sebenarnya itu hari yang sama tau Ashley call mak dia, lepas tu ngadu-ngadu kata polis datang cari dia dekat sekolah, macam mana ni, macam tu kan. Duk ngadu-ngadu. Lepas ngadu tu lah dia pergi tulis surat yang kata anak dia dah mengaku segala-galanya. Tak tahulah ibu macam mana ni. Jadi sah-sah lah surat tu Stacy yang tulis. Sebab katanya memang dia seorang je yang ada dekat rumah pada masa tu. Ashley dan Bri pula dua-dua ada dekat sekolah. I'd never seen anything like it before in my life. It's got detail about the death of David Castor. It's got detail about why Ashley tried to take her own life. Whoever wrote that note killed Mike Wallace and killed David Castor. It wasn't a note. It was a confession. And it was Stacy Castor that confessed in that note. Okey, lepas disiasat dengan lebih lanjut, rupa-rupanya wasiat David tu pun diubah juga. Salah seorang kawan Stacy yang tolong Stacy untuk ubah wasiat David tu. Jadi sebab itulah nama anak kandung dia tak ada ditulis dalam surat wasiat tu. Logik lah kan. Jadi masa Stacy disoal jawab dekat mahkamah, air muka dia tak ada rasa bersalah langsung tau. Muka dia tak ada emosi. Dia tegas dengan jawapan dia. Did Ashley poison him? I did not poison him. When did Ashley poison him? I can't answer that question. Through all of this, Stacy Castor is showing no emotion. And then Prosecutor Fitzpatrick explodes. My God! You lost 2 husbands to poisoning! Your daughter has just learned that her father was dug out of his grave! Stacy Castor remains cool, calm, collected. The case is now in the hands of the jury in the Stacy Castor murder trial. It's now up to them to determine if they've seen enough evidence. Jadi 4 hari masa dia ambil untuk putuskan keputusan dan hukuman yang wajar dengan Stacy ni. The people of the state of New York versus Stacy R. Castor, the jury's reached a verdict. As to count number 1, murder in the second degree, what is the verdict? Guilty. On count 2, attempted murder in the second degree, what's the verdict? Guilty. Jadi Stacy Castor didapati bersalah atas semua tuduhan dan dia dijatuhkan hukuman penjara selama 54 tahun. Bayangkan, anak-anak dia pun happy tau masa dia terima hukuman selama 54 tahun tu. Sebenarnya, Stacy juga disyaki dah bunuh ayah kandung dia sendiri pada tahun 2002. Dengan cara yang sama dia bunuh David dan juga Michael. Cuma dakwaan ni tak pernah dibuktikan. Betul ke tak, kita tak tahu. Pada tahun 2016, Stacy disahkan meninggal dunia di penjara. The end. Itulah dia kisah seorang mak yang sangat tak ada perasaan yang sangat kejam bagi saya. Dia boleh buat macam tu dengan darah daging dia sendiri. Memang tak ada keperimanusiaan langsung lah. Saya rasa korang sendiri pun ada komen korang kan. So tinggalkan komen korang kat bawah dan kita sama-sama share pendapat. Jadi saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.